Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita baru saja selesai untuk jawatan kuasa round table, meja bulat, perbincangan kita bersama-sama dengan jawatan kuasa yang lain. Yang sebelah kanan saya ialah Datuk Sri Amar Diraja, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Yang sebelah kiri ini ialah seperti mana yang maklum merupakan Datuk Seri Taqiyuddin yang juga merupakan Ketua WIF Perikatan Nasional. Alhamdulillah, pada hari ini kami daripada pagi tadi, iaitu bermula daripada pukul 11.30 pagi hingga pukul 1.30 kita mengadakan mesyuarat dan perbincangan untuk round table. Perbincangan kita ialah berkisar kepada soal untuk pemantapan Mahkamah Syariah, undang-undang syariah di negara kita dan apa plan-plan yang kita nak buat, yang kita putuskan untuk seterusnya. Dan kita mengharapkan ianya akan dapat dukungan daripada semua pihak merentas parti, tanpa kita mengira latar belakang mana-mana parti. Yang pentingnya ialah ini adalah merupakan isu-isu bersama yang bukan kita nak menyalahkan satu sama lain dan sebagainya. Yang penting kita nak supaya kedudukan Mahkamah Syariah, kedudukan undang-undang syariah ini dapat diperkasakan dan dimantapkan lagi di negara kita. Dan saya minta untuk dapat penjelasan selanjutnya daripada Datuk Seri Taqiyuddin untuk penjelasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Haji Idris Ahmad, Ahli Parlimen Bagan Serai merangkap mantan Menteri Persekutuan Bahagian Agama, Yang berhormat Datuk Seri Amar Diraja Ustaz Datuk Muhammad Amar Abdullah, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagaimana disebutkan tadi, bahawa pada hari ini kita mengadakan satu persidangan meja bulat untuk membincangkan langkah-langkah pemerkasaan dan pemantapan undang-undang syariah dan juga Mahkamah Syariah di Malaysia. Hasil daripada perbincangan meja bulat ini, 4 perkara telah diputuskan dalam mesyuarat kita ini. Yang pertama, kita telah bersetuju menubuhkan 4 jawatankuasa bertindak ke arah mencapai hasrat yang dinyatakan tadi. Yang pertamanya, jawatankuasa bertindak kajian dan penyediaan dokumentasi undang-undang, termasuk cadangan-cadangan pindaan perlembagaan dan sebagainya, yang dipengerusikan oleh Peguam Yus Farizal Yusof. Yang keduanya, jawatankuasa bertindak komunikasi strategik, yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Mas. Yang ketiga, jawatankuasa mobilisasi pertahan syariah, yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Dan jawatankuasa yang keempat ialah jawatankuasa tindakan bersepadu rentas parti, yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Bagan Serai. Yang kedua, keputusan yang kita buat hari ini, kita akan menganjurkan satu konvensyen pemantapan undang-undang syariah di Malaysia yang akan dihoskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan pada 24 bulan 2 tahun 2024, bertempat di Negeri Kelantan, yang mana peserta-pesertanya mewakili wakil-wakil Jabatan Agama negeri-negeri, pengamal-pengamal undang-undang sivil dan syariah, para ilmuwan dan juga pegawai-pegawai kerajaan. Dalam konvensyen ini akan diadakan pembentangan kertas-kertas kerja
oleh pakar-pakar perundangan syariah dan juga pakar perundangan sivil. Ketiga keputusan kita adalah kita akan menyediakan satu memorandum cadangan dan juga pengesyuran yang akan kita kemukakan untuk pertimbangan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam atau MKI yang dipengerusikan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, berhubung dengan cadangan-cadangan daripada pihak kita, termasuklah satu cadangan daripada pihak kita supaya keahlian ataupun komposisi keahlian MKI untuk membincangkan soal berhubung dengan undang-undang syariah ini, merangkumi wakil-wakil daripada kerajaan-kerajaan negeri sebagai pihak-pihak yang terkesan daripada apa-apa tindakan terhadap undang-undang syariah. Dan yang keempat, kita memutuskan supaya ahli-ahli parlimen kita daripada Perikatan Nasional akan membawa usul rang undang-undang persendirian ataupun private members bill yang akan mencadangkan pindaan perlembagaan ke arah memperkasakan dan memantapkan undang-undang syariah dan institusi mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia ini. Itu 4 ketetapan yang telah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih. Okey. Ada beberapa soalan? Inisiatif yang dilakukan ini adakah melibatkan kerajaan yang ditadbir oleh UMNO dan juga Pakatan Harapan? Okey, ini adalah oleh kerana dia melibatkan seluruh negeri-negeri. Sebenarnya satu perkara yang agak silap lah apabila membuat tohmahan kononnya kesilapan yang berlaku pada DUN negeri Kelantan semata-mata. Itu silap. Termasuklah juga yang melibatkan di wilayah Persekutuan Senayan pun yang merupakan undang-undang yang dibuat di parlimen, kerana wilayah ni terletak parlimennya yang akan buat undang-undang pun juga terkesan dengan keputusan yang berlaku baru ini. Ini sebab tu kita katakan tadi ialah merupakan rentas politik, rentas negeri. Yang pentingnya ialah untuk ini adalah isu bersama pada kita. Soalan untuk Tuan Yama, berkenaan dengan nyataan Datuk baru-baru ini berkenaan dengan meminta semua ahli parlimen Islam untuk menyokong naman dan pelaksanaan syariah ini. Jadi apa susulan daripada yang Datuk dapat daripada kenyataan? Ya, pertama macam ni ya, kenapa kenyataan itu dikeluarkan? Sebab dalam usaha kita nak menaik taraf ataupun memperkasakan mahkamah syariah ni, kita terpaksa membuat pindaan di peringkat persekutuan. Yang pertama sekali adalah pindaan kepada Akta 355 bidang kuasa mahkamah syariah. Sebab akta ini mengikat mahkamah syariah tu. Sebab tu bila orang banding hukuman di mahkamah sivil dalam beberapa kes tertentu dengan mahkamah syariah ni lebih rendah. Lebih rendah ni sebab bidang kuasa dia yang terhad. Dia tak boleh melebihi penjara berapa tahun, denda berapa. Dan untuk membolehkan pindaan ni buat, mana kena ada sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen. Kalau kita bergantung pada satu parti saja memang tak cukup lah sekarang ni. Sebab itulah usaha ni mesti datang daripada semua ahli parlimen. Dan kemudian kalau berdasar pengalaman kami di Kelantan, bila kita nak melaksanakan undang-undang hudud dulu, kita tubuh satu jawatankuasa dan kita bincang. Pada waktu tu ada beberapa perkara yang perlu dibuat. Selain pada Akta Mahkamah Syariah ni dipindah, kita juga perlu buat pindaan kepada perkara 76 rasanya dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu memberi ruang dan kuasa kepada negeri untuk membuat undang-undang dia sendiri. Jadi ini pun tak boleh dibuat pindaan kecuali dengan sokongan majoriti daripada ahli parlimen. Jadi sebab itulah saya keluarkan kenyataan mana kita mengajak semua ahli parlimen yang beragama Islam terutamanya supaya bersama-sama dengan kita dalam usaha untuk memartabatkan mahkamah syariah. Setakat ni tak ada respon kecuali daripada Timbalan Perdana Menteri
respon dia tu bercampur antara positif dan negatif. Yang ada aspek positif ada, negatif ada. Yang lain tu tak ada lagi lah setakat. Okey, terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Ya, tak ada.